Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama tak buat live lah. Uh, Okey, jadi sihat, suara semua clear. Okey. Jadi dalam tempoh beberapa hari ni kalau baca dari segi penulisan-penulisan saya, banyaklah bertumpu kepada isu Pulau Pinang, Sebapai dan sebagainya. Tapi dalam masa yang terdekat ni, bulan depan kita akan sambut 200 tahun Perang Musuh Besi. Jadi kami dah buatlah sebuah sikit persediaan untuk sambut. Kita buat lebih kurang macam tahun lepas. Cuma kali ni dibuat dalam kota lah. InsyaAllah akan ada sesi pembentangan bersama orang di Muzium Kota Kuala Kedah, dan kita akan main pakai busana lah. Jadi kepada siapa yang nak main pada hari program 13 bulan tu, dijemputlah. Dijemputlah untuk datang ke Muzium Kota Kuala Kedah. Waalaikumsalam. Aki-Wan Kenobi. Okey. Jadi seputar sejarah Kedah 1800 1845. Jadi banyak cerita yang berlaku dalam cerita Perang Kedah Siam ni naknya kan. Sebab dalam cerita Perang Kedah Siam ni tu ada juga adalah kesinambungan daripada apa yang berlaku dalam Perang Rai 1791, yang kini saya sedang meneliti dokumen-dokumen State Factory Record. Yang yang saya rasa orang pun dah tak baca lah dalam isu Pulau Pinang ni. Jadi bila saya dapat mikrofilm berkenaan dengan cerita Sok-Sok Percis Light kepada Sultan Abdullah dan sebagainya, ini satu bentuk cerita yang saya pun sendiri terkejut. Yang mana kita tengok balik, melihat kembali sejarah-sejarah yang berlaku. Perang Prai 1791. Perang Prai. Jadi dia rentetan peristiwa ni, dia berlanjutan sampailah Kedah ni total loss, jatuh habis liam jatuh tahun 1845 lah secara rasminya. Dan bila masuk tahun 1860 1870, semua waris yang terlibat dalam Perang Musuh Besi ni dikejar oleh pihak Siam dan Kedah sendirilah. Jadi ada dalam golongan istana sendiri yang berpihak kepada Kedah dan memburu oleh Perang Musuh Besi inilah. Jadi dia konflik benda ni konflik yang sangat panjang, yang saya duk baca memang sakit hati lah. Tapi peristiwa-peristiwa yang berlaku ni juga telah merugikan rakyat Kedah sendiri. Apabila Kedah kehilangan wilayah-wilayah dia seperti Pulau Pinang, Setui, Sebampai dan Perlis. Ini satu musibah lah yang berlaku kepada negeri Kedah, bila mana dia merupakan satu negeri yang besar akibat perebutan, bukan perebutan kuasa. Nak kata perebutan kuasa pun tak sangat. Perebutan kuasa ni dia cuma berlaku singkat lah, 1803 1815, lebih kurang 12 tahun saja. Peperangan di antara anak-anak raja ni hanya berlaku dalam tempoh 12 tahun. Dan dalam tempoh tersebut telah memberi peluang kepada Siam untuk campur tangan lah ke atas Kedah. Tapi dalam kita melihat situasi politik pada zaman tu, bagi saya kita kena tengok daripada pelbagai sudut pandang dan perspektif lah. Kita tak boleh tengok daripada satu sudut sebab kita dah kalah akibat peristiwa perang dan sebagainya, menyebabkan kita rasa kecewa, malu dan sebagainya. Kalau cerita sedih ni apa semua, saya lagi sedih Hampa dekat dengar saya ni baca rekod, saya lagi sedih, saya lagi tahu apa yang berlaku.
Dan cuma sejauh mana kita nak menghadapi benda tu yang penting kan. Saya kalau nak kira sedih ni memang saya tak buat apa dah, duduk menunggu sajalah kan. Tapi di sebalik cerita yang berlaku dalam tempoh lebih kurang 40 tahun ni, 18,1845, tidak ada kesedaran. Lolo ni baru sedar kan. Saya rasa sejarah Kedah ni tak begitu dibincangkan sangat oleh golongan mak pak kita lah. Saya mungkin orang kata saya ni agresif kan. Orang duk kata saya ni over pulun ke apa ke, ataupun apa overreact pulun lah over kan. Orang, mungkin ada orang anggap saya macam tu kan. Tapi saya mengkaji sejarah ni sebab saya sayang bangsa saya. Sebab saya rasa tanpa sejarah ni orang Melayu akan hilang pedoman. Orang Melayu ni macam jadi buta perut, tak tahu apa. Tak tahu apa yang buat, hilang tanah ke, kena tipu ke, kena kencin ke, kena tindas ke. Jadi sejarah ni yang menunjukkan apa yang berlaku kat atas bangsa kita. Tapi benda tu dialami oleh tok nenek kita. Kita pun sedang menghadapi benda yang sama, cuma dalam bentuk dan pendekatan yang berbeza. Jadi bagi saya dalam cerita Perang Kedah Siam ni yang kita nak sambut lebih kurang sebulan saja lagi, banyak benda lah yang terpaksa saya dan kawan-kawan ni pesoh lah. Tapi hampa pun dah nampak saya rasa bila mana dah ada JS ataupun gerila sejarah yang dah mula mengkaji, menulis balik sejarah-sejarah lama. Dan ada pihak-pihak yang tak suka dengan raja-raja kami buat ni kan. Kononnya akan angkat balik cerita-cerita lama, benda ni sensitif, benda ni tak sepatutnya ditulis mula. Tapi kalau kita tak menulis, adakah dengan mendiamkan diri itu memberi kelebihan kepada kita? Ini yang saya pun tak tahu apa otak Melayu mangkuk ni. Bila hang sengap, adakah hang boleh menang? Adakah hang boleh membetulkan rakyat masyarakat dengan sikap berdiam diri? Tak boleh. Jadi bila ada orang menulis sejarah, walaupun dengan apa niat sekalipun, dan niatnya sudah pastilah untuk memberitahu tentang kebenaran, maka kita ni kena sokong. Sebab kemuncak, kalau saya cerita dalam cerita Perang Kedah Siam, sebelum ni saya duk cerita dah. Perang ni berlaku antara Melayu dengan Cina. Bukan dengan Siam sangat, lebih kepada dengan Cina. Tak kira orang kata saya resis. Ni pun ada satu pok bodoh juga kan. Bila orang Melayu cakap sikit resis. Macam dia tak hidup dengan Cina yang duk resis ni. Kan? Kita ni sikap kita yang terlalu duk menunduk dan terlampau takut untuk menyatakan kebenaran ni akhirnya memakan diri kita. Ya, sejarah adalah sejarah. Benda yang dah lepas. Benda yang dah lepas. Benda yang hang tak boleh nak betah balik. Tapi sejarah itu mengajar kita tentang tindakan dan perbuatan yang kita akan buat di masa depan. Jadinya satu perkara, contohnya macam hari ni kita duk marah pasal hilang Pulau Batu Putih. Ramai saya duk baca lah, tiba-tiba jadi viral lah dengan Sultan Johor masuk campur cerita Pulau Batu Putih. Tapi masa hari kejadian ataupun semasa tempoh Pulau Batu Putih itu ditulis, perjanjian-perjanjian dibuat, adakah orang Melayu sedar? Dan sepanjang tempoh tu juga Singapura ni duk buat kerja di Pulau Batu Putih, adakah kita orang Melayu masa tu ambil peduli? Ini masalah dia. Ini masalah kita. Masalah kita orang Melayu ni, kita suka duk tengok tunggu saja. Kita tak mau retiak. Bila ada orang retiak, bila ada orang berusaha, bila ada kumpulan yang bercerita tentang kebenaran sejarah, itu adalah hak orang Melayu, itu adalah hak Malaysia. Ada pula mangkuk-mangkuk yang duk marah. Tak payahlah duk pesoh, tak payahlah duk sakit kepala, tak payahlah duk buat serabut. Benda dah lepas sudahlah. Lah ni cerita dia dah hilang. Dah hilang, nak marah buat apa? Tapi bila dah hilang, adakah kita tak boleh melawan? Tiba-tiba Gani Patai kata kita boleh lawan. Maknanya ada peluang untuk kita lawan balik
dalam isu Pulau Batu Putih. Sama juga dengan apa-apa isu sempadan. Sama juga, adakah kita berhak untuk mendapatkan semula setui? Bagi saya lah, kalau tanya pendapat saya, berhak. Pasal perjanjian sempadan itu dibuat di antara British dengan Siam. Ha. Ha? Tak melibatkan Sultan Melayu. Kalau hampa baca dalam buku Politik Tradisional Kedah ni, saya Usman ni. Hampa baca buku ni. Dia cerita lebih kurang lah. Dia tak cerita keseluruhan. Dan ni baru saya beli. Buku ni. Saya baru beli buku ni. 250. Ni buku lama ni saya beli. Buku ni cerita pasal sempadan-sempadan. Sama ada Kedah layak atau tidak. Sama adakah Malaysia berhak untuk menuntut balik kawasan-kawasan dia. Masalah kita lagi satu. Kita ni terletak di bawah federal. Jadi bila negeri, contohnya macam Kedah, setui tu, adalah hak milik Kedah. Jadi Kedah ni dia kena bawa isu ni ke peringkat persekutuan. Kalaulah masa tu persekutuan kata tak payah, benda tu tak payah tak apa. Dan persekutuan ni siapa dia? PM lah. Kalau PM kata kita lawan, kita lawan. Baru boleh lawan. Ini yang berlaku dalam masalah sejarah kita ni, masalah sempadan. Kalau hampa nak tahu. Tapi adakah kita boleh lawan? Boleh lah. Pasal apa tak boleh lawan? Pasal perjanjian tu tak libatkan kita. Ni tanah Tok Hang. Orang bahagi paraid. Pasal apa Hang nak duduk diam? Takkan nak suruh tak apalah. Tu zaman tok saya, tanah tok saya. Saya tak ada hak apa. Kepala otak Hang tak ada hak apa. Pasal Tok Hang lah Hang kena tuntut. Beli mana buku? Oh, kata saya beli. Kawan-kawan duk jual. Dia bukan soal, oh tak apalah, mereka pun dah selesa dengan duk hidup cakap. Hang tahu mana? Hampa pergi setui sebagai contohnya. Hampa pergi tak setui? Hampa tanya ada orang boleh setui. Saya punya ramai orang setui duk mesej saya. Ni contoh saya bagi. Sama juga dengan cerita di Perai. Adakah Kedah tak boleh tuntut? Bagi saya boleh. Boleh kalau nak tuntut. Tapi cerita panjang. Dan menyukarkan keadaan. Dia ada impact dia. Kalau kita cerita sekali lalu boleh tuntut. Pasal tak boleh tuntut. Hak dia. Tapi masalah dia tidak ada kajian. Tidak pernah ada kajian yang dibuat oleh orang Melayu sendiri dalam isu-isu sempadan. Kalau isu sempadan Siam ni Anwar Nik Mahmud yang banyak buat dengan Kolonel Bersara, Major Bersara Mio Ahmad. Saya dah call dia bulan lepas. Dia duduk di Ampang. Saya akan jumpa dia di Ampang. Dia ni punya tesis, dia tesis PhD dia pasal Perjanjian Bangkok 1909. Dia ada sejumlah bahan CO273, 45, 46, 47, 48, apa semua dia ada. Dan dia keluar 2-3 jurnal. Tapi last kali dia sakit lah. Dia sakit lumpuh sekarang ni. Dia dah tua. Saya akan jumpa dia. Nak cerita bagi kampung ni. Cerita pasal sempadan kita ni bukan satu benda yang hang boleh rasa macam alah baik piam dah lepas dah. Dia macam dia cerita sempadan ni cerita tanah. Kalau tanah hang yang 1 ekar orang ambil pun hang marah. Ni orang ambil negara cik oi. Masalah kita ni suka sikap lepas betul di tangga. Kita tak apalah. Baik lah. Dak hang baik pi tu, pasal sikap baik pi tu lah. Ni anak cucu ni nak tanggung. Apa fikir tak benda tu jauh-jauh? Dia bukan cerita tak apalah. Benda lepas lah. Baik pi lah. Fikir jauh pasal apa? Kadang saya tengok kebanyakan kita ni. Yang generasi atas kita ni lah. Mereka macam mereka tak mau fikir serabut, tak mau fikir jauh. Sejarah yang lepas-lepas tak payah kaji dah. Mana boleh lagu tu? Kalau kita nak melawan sesuatu sejarah, naratif yang dikemukakan oleh orang putih ataupun bukan Melayu, kita kena cari balik sumber asal. Macam saya tulis
artikel berkenaan dengan respons saya kepada boundary pillar yang dikeluarkan oleh Penang Monthly. Saya tulis, saya keluar fakta. So bagi pro. Seorang Cina pun tak belah. Selalu saya kata, orang bukan Melayu ni, mereka tahu, mereka salah. Ni yang pendengar betul-betul. Orang bukan Melayu ni, dalam sejarah, mereka tahu, mereka salah. Mereka tahu kalau mereka lawan argument, mereka kalah dengan kita. Ha? Tapi, bila kita lawan dengan fakta yang sama, kita kemukakan hujah yang betul, mereka sangat. Benda ni saya alami masa saya duduk mengaji. Saya duduk buat degree dulu. Dalam kelas saya kata, bukan Melayu semua pendatang. Awak nak kata apa? Memang fakta you pendatang. Sengak pokok tu. Kami dah banyak dalam kelas. Melayu dengan bukan Melayu ni sama banyak. Saya kata, awak hampa memang pendatang. Tok nenek hampa pendatang. Hampa nak marah apa? Terima lah. Ha. Nak kemukakan fakta, hujah. Saya buat kelar lah. Apa sumber-sumber saya ada. Dia cerita dia lah ni. Kita ni orang Melayu. Pasal kita ni balok. Semua nak makan suap. Jadi disebabkan sikap alpa kita tu lah, orang bukan Melayu ni ambil peluang. Sama dalam sejarah pun lagu tu juga. Sejarah tok nenek kita jadi pun lagu tu jugalah. Lah ni lagi teruk lah. Kita ni sikat sambil lewa. Tak apalah. Bagilah. Cuba hampa lawan hujah dengan hujah. Bagikan bukti. Nyatakan fakta. Mereka sangat. Macam kes Perai tu saya kata. Pulau Pinang Semang Perai Kedah punya. Pasal apa satu Cina ni kata, pasal apa nak ambil negeri kami? Saya duduk belah lawan respon dengan dia lah. Pasal apa nak belah negeri kami? Dia kata, nak belah negeri hang apa? Tu negeri Kedah punya. Dia kata, hang baca mana? Saya bagi. Saya bagi SSR, SFR, IOR. Hang baca. Hang baca surat-surat penjelat ni. Cengat, tak belah sampai ke sudah. Tapi persoalan dia, bang, takkan saya seorang bang nak jawab lagu ni. Lah ni saya seorang lah. Mau kata saya ni mampu. Matilah kata. Matilah. Apa kata ada orang ni. Saya tak peduli lah orang nak kata saya over ke apa ke. Saya lawan. Saya ni jenis lawan. Saya buat ni untuk orang dia. Anda untuk anak-anak saya. Saya dulu saya kata. Saya buat benda-benda ni semua untuk anak-anak saya. Saya tak ada tanah. Saya nak kena beli tanah. Saya kena cari tanah. Lah pun tanah 120,000. Apa bayar 10-20 tahun lagi tak ada anak saya. Di Kedah boleh lah dapat 120,000. Kalau pembantu di Pahang tak dapat lah. NGO ikut kan kami saya nak tubuh NGO. Dah hantar kepada ROS lah. Rumaizi. Dah hantar kepada ROS. Tapi entah macam mana tak ROS ni dia reject kami punya application. So saya nak kena buat balik. Ni pun tu saya kata benda ni yang duk jatuh kita ni bukan oleh bangsa kita sendiri juga. Mereka tak fikir, mereka tahu kalau saya aku lawan dia ni, kalau aku pangkah dia ni, aku puas hati. Tak fikir ke benda tu yang duk pangkah kawan ni. Katalah dia buat benda tu bagus lah. Bukan saya kata saya bagus tak. Katalah dia buat benda tu bagus. Rasa-rasa benda yang bagus itu tak efek pada anak cucu hang. Bang, fikir je bang. Hang jangan fikir umur hang yang 70-80 tahun ni. Hang dah tua nak mampu nanti. Umur hang 60-70. Bila Cina mai tolak rumah hang, hang nak kata apa? Ketak-ketak lutut bang. Lewat apa dah? Bukanlah saya kata, oh ni soto nak resi. Bukan resi. Mereka ni lawan kita dengan cakap sengat-sengat.
disokong pula oleh bangsa kita sendiri yang duk nampak duit. Lagi boleh cuai-cuai. Berapa banyak tanah-tanah kubur kita yang tanah wakaf ni kena tukar. Di Pulau Pinang tu ada cerita lah. Itu saya tak mau cerita. Biar orang Pulau Pinang cerita sendiri apa yang jadi tanah-tanah wakaf ni. Boleh-boleh. Romaizi ya. Yang sangkut itu pasal saya alamat Pahang dengan member tu alamat KL. Jadi mereka reject. Jadi mereka reject tu sebab kami dua ni tak duduk di utara. Tak duduk di sama ada di Kedah Pulau Pinang ataupun di Perlis. Jadi mereka reject lah. Jadi apa yang berlaku tahun 1831 dan Perang Kedasian? Okey, Perang Kedasian tu satu cerita lah. Satu cerita yang panjang kan. Dengan tok nenek kita mati berjuang berperang dan sebagainya. Dan akibat daripada peperangan tu British ni dia ambil peluang buat perjanjian 1831. Paraid tanah Kedah. Sultan pun tak tahu 1831 punya perjanjian. Sultan pun tak tahu. Waalaikumsalam Zain. Romaizi tak kira kita mesej no. Okey, lepas tu tahun 1869. Ini pun satu isu yang besar lah. Itu pun Sultan tak setuju. Sultan Kedah tak setuju. So adakah perjanjian tu valid? Ini saya cerita melalui sejarah. Setakat saya nampak. Saya tak pergi lagi sampai 1909 punya perjanjian. 1867, 68, 69. Ni buku ni. Bukanlah. Saya hidup kata saya mereka ni yang kena baca buku ni. 1867, 68, 69. Sultan tidak bersetuju dengan perjanjian Perai. Perjanjian 1909. Muhammad Yusof SYP. Sultan Abdul Hamid hanya dimaklumkan saja bahawa inilah garis padan antara Kedah dengan Siam. Maklum saja. Tak dijemput untuk buat tanda tangan. Perjanjian tu dibuat antara Siam dengan British. Siam diwakili oleh satu nama dia, peguam tu. Peguam daripada Amerika. Dan peguam itu saya tak ingat nama dia. Dan perjanjian ni dibuat di antara perjanjian 1909 ni dibuat di antara lawyer dengan lawyer saja. Sultan tak tahu apa tiba-tiba ni lah sepadan. Tapi yang cerdik masa tu Perak. Sebab Perak dia tolak batu sepadan naik Bagri. Tu dia dapat aman. Lagi satu British memang dia nak kawasan aman tu pasal dia nak tarik biji timah. Itu kelebihan. Dan Perak pun bernasib baiklah untuk dapat tanah di belah Greek. Tapi Kedah ni dia agak malang lah. Kedah Kelantan ni dia malang sikit. Sebab dia hilang. Boleh kata macam Kedah lah paling teruk lah. Kedah hilang separuh tanah dia. Lalah sampai tinggal besar ni lah. Macam mana kita boleh dapatkan negeri dalam Kedah dulu balik ke dalam Kedah. Jadi soalan Faizal ni, macam saya kata lah, kita nak kena ada satu team yang committed lah, yang betul-betul nak buat, nak kena baca benda ni waktu ribu report. Saya baru duk baca balik kisah Perancis Light 1751 tu pun tak habis lagi, dah 3 minggu dah. Saya duk baca balik cerita tu dengan bahasa Inggeris dia, dengan tulisan cengkoi dia. Lepas tu saya nasib baik lah ada member-member daripada JS Pulau Pinang ni, dia pun tolong saya. Dia pun cari balik tulis padan. Dia pun cari balik artikel-artikel berkenaan dengan perjanjian 1831 dan sebagainya. Jadi tapi kami hanya ada beberapa orang sajalah dalam cerita ni. Kalau ikut hampa baca Burning Papers pun, ini saja kami cerita lebih lah. Perjanjian Kerian Semampai tu pun meragukan sebab dia petik nama
Sultan Jaafar. Sultan Jaafar dalam rekod tak wujud. Jadi Jaafar mana yang dia pisang ni? Ini dalam Benih Papers. Ni saja contoh. Kalau ada pertikaian-pertikaian. Dan 1874 itu mengesahkan. 1874 itu bukan saja perjanjian Pangkor, tetapi melibatkan perjanjian Semambrai di kawasan Kerai. Jadi bila kita cerita pasal perjanjian Pangkor, banyak orang pergi tumpu kepada perjanjian Pangkor dengan kemasukan Residen British yang pertama ke Perak. Tapi tidak pernah dibincangkan tentang kesan perjanjian Pangkor ke atas Krian, dengan kemasukan sebahagian daripada Krian ke dalam Semambrai. Tak ada orang bincang. Sama juga dengan perjanjian-perjanjian Perai yang ada. Sama juga perjanjian Setui 1909. Susah nak jumpa buku. Kertas kerja tu banyak. Tapi yang nak jumpa tu buku yang menceritakan tentang perjanjian-perjanjian berat sebelah ni. Tak jumpa. Kan sebut perjanjian 1909 yang ditulis jadi Ni Anwar ni menceritakan dengan itu terperinci. Begitu juga dengan perusahaan Mia Ahmad, Meja Besara Mia Ahmad. Tapi malangnya kajian-kajian ni tidak diangkat. Dulu tak ada media sosial lah. Jadi mereka pun akademik punya style ni, mereka tak agresif tau. Style saya agresif. Saya tak boleh. Kalau saya tension, saya baca apa-apa, saya suka buat live kan. Saya nak kongsi apa yang saya baca ni. Saya nak bagi hampa trigger, nak bagi hampa cari. Sebab itu sajalah tujuan. Itu sajalah cara nak tarik hampa minat sejarah. Ni lah, tak ada cara lain lah. Sebab sejarah kena cerita. Sejarah ni kena bercerita untuk tarik orang selain pada menulis. Daripada situ akan timbul kesedaran supaya hampa-hampa yang mendengar dan membaca ni keluar pergi cari bahan-bahan tu sendiri. Mia Ahmad ni saya tak tahu lah buku dia. Setakat lah ni saya tak jumpa lagi. Tak jumpa lah buku dia. Setakat saya tahu dia ada paper saja. Okey, kemungkinan Kedah tuntut Pulau Pinang. Ni satu cerita yang panjang. Dia mungkin tak mungkin ni atas tuanku lah. Tapi masalah macam saya kata, siapa yang kaji sejarah Kedah Pulau Pinang ni? Siapa yang kaji sejarah Kedah Pulau Pinang? Apa bagi tahu kat saya buku apa yang cerita betul-betul spesifik pasal perjanjian Kedah Pulau Pinang? Ada tak? Saya dah buat research ni lebih kurang, saya kumpul data lebih kurang sebulan. Saya tak jumpa buku-buku yang duk sembang pasal perjanjian-perjanjian ni semua. Yang ada takat duk marah je lah. Surat tuntutan Keran Sultan Abdullah. Ni Cik Man yang banyak. Cik Man lah yang duk cerita pasal Keran tu. Aku boleh tanya kat dia. Saya tak pergi ikut tu, dia pergi dah. Apa boleh pergi sembang dia. Jadi nak tuntut atau tidak ni satu persoalan yang menjadi polemik menjadi satu perbincangan. Ramai orang duk tanya, takkan Sultan tak kata apa? Bagi saya, apa kena faham, Sultan yang baru naik, Sultan Salahuddin ni, dia baru naik, dia bukan main asal Raja Muda. Sebab sebelum dia naik sebagai Sultan, ramai berapa lapis abang-abang dia yang jadi Raja Muda. Dan dia jadi Raja Muda dalam tempoh yang singkat, saya rasa dalam 5 tahun saja. Kemudian dia naik jadi Sultan. Yang sepanjang saya tahu, Sultan Salahuddin dia berminat dengan sejarah, tapi dia limit lah pengetahuan dan ilmu dia ni. Saya rasa limit lah. Saya pun tak pernah sembang dia macam mana apa semua kan. Tapi saya juga dimaklumkan bahawa tuanku ni dia sangat minat membaca berkenaan dengan sejarah negeri Kedah. Tapi dalam soalan yang lain, daripada segi saya duduk dengar orang cerita lah, bagi saya tuanku sendiri pun dia bergantung kepada orang yang mengkaji sejarah dan menceritakan dekat dia apa satu benda yang patut dibuat oleh kerajaan negeri, apakah tindakan dan keputusan yang sepatutnya dibuat. Jadi kalau dia kata nak tuntut,
Tapi dia tak tahu kepala ekor. Hampa rasa malu tak? Yelah dia malu. Dia bukan stand macam kita. Kita tak apalah buat pelatau. Dia kalau sultan ni buat pelatau, tak kira orang gelak. Jadi dia perlukan, bagi saya lah, Tuanku ni mungkin dia kena ada satu tim yang cerita kat dia, okey, sejarah Kedah Pulau Pinang macam ni sejarah Perang Prime macam ni, sejarah Perang Kedah Siam macam ni, apa kesan dia, apa yang berlaku pada perjanjian 1909, apa berlaku perjanjian 1918, 1913, 1942. Banyak perjanjian ni sebenarnya. Tapi siapa ada cerita dia? Tak cerita kalau tak boleh cerita pun tak apa, tak boleh mengadap pun tak apa. Tapi buku apa yang dia nak baca? Ini yang kita kena faham. Macam hang sendiri, dia pun manusia. Dia pun bukannya turis pandai sejarah. Nak membina satu sejarah ni, nak membina satu penulisan dan kefahaman sejarah ni memerlukan masa yang panjang. Saya duk cerita sekarang ni pasal Prime Pulau Pinang apa semua ni. Ni semua lanjutan daripada cerita Perang Kedah Siam yang saya tulis 6 tahun dulu. 6 tahun kaji tak habis. Ni sampai saya mati pun takkan habis cerita ni. Tapi kita kena buat. Jangan duk tunggu dia kata tak apa tunggu kata apa. Tak lagi cara kita nak pergi kat dia tu macam mana. Tu saya fikir macam mana aku nak pergi kat dia. Aku nak cerita kat dia. Ni tunggu kena macam ni. Macam mana kita nak pergi jumpa dia? Kita nak tuanku okey. Macam mana kita nak advise dia? Okey tuanku ini efek dia kalau tuanku ambil Pulau Pinang. Daripada segi sejarah dia macam ni, daripada segi ekonomi dia macam ni, daripada segi politik dia macam ni. Sebab bila kita bercerita tentang Pulau Pinang ni, dia bukan satu benda yang main petik jari tak. Dia banyak efek yang kita kena tengok. Kalau hang sendiri sebagai rakyat, hang duduk di kedai kopi, hang duduk fikir, kalau duk faham-faham perai ni boleh tuntut. Hang rasa macam mana? Itu kita kena tengok, kita kena faham. Sama juga dengan dia sebagai pemerintah. Kalau dia ambil Pulau Pinang, apa efek dia? Orang kata, mungkin ada orang kata benda ni tak melibatkan kerajaan negeri macam duit tuntutan, duit pajakan dan sebagainya yang dibayar sekarang ni. Kerajaan Persekutuan yang bayar. So Pulau Pinang dia lepas tangan. Pulau Pinang tak terlibat pun dalam isu pembayaran pesan kepada pemerintah. Duit 10 juta dia bayar pada tahun 2018. 2018-19 dan sampai sekarang lah dia bayar setiap tahun 10 juta tu. Pulau Pinang tak bayar. Jadi apa strategi pemerintah untuk menekan Pulau Pinang? Lepas ni kita dah tahu dah. Kita dah jelas bahawa Pulau Pinang ni dah jadi negeri Cina. Yang tu yang kita kena lawan. Ya. Perkara 167 Romaizi Perkara 167/2 daripada DUN, peringkat DUN Pulau Pinang sendiri yang kena bawa bincang sama ada mereka nak masuk dalam negeri Kedah atau tapi cerita dia memang tak lah dalam betul DUN. Dan lepas daripada DUN tu baru dibawa selepas daripada peringkat DUN akan dibawa ke Majlis Raja-Raja. Maknanya mereka Pulau Pinang setuju nak bubar DUN Pulau Pinang, nak jadikan Pulau Pinang sebagai wilayah. Tu boleh lah, tu salah satu cara lah. Tapi saya tak mau cerita pasal DUN ni semua kan. Saya lebih penting kepada apa cara. Kalau tak boleh ambil Pulau Pinang, ambil Sebang Perai. Sebab perjanjian yang ada tu meragukan. Kalau baca dalam buku Syarah Ahmad ni, perjanjian 1869 adalah memperbaharui perjanjian 1802. Pasal apa nak memperbaharui Dan kata Syarum Ahmad ni, dia ni orang Melayu Singapura yang buat tesis PhD pasal Kedah. Dia kata semasa perjanjian ni dibuat, Sultan Kedah ada masa tu. Masa perjanjian dibuat ni, Sultan Kedah ada. Tapi dia tak boleh, Syarum Ahmad kata dia tak tahu macam mana nak tafsir sebab tidak ada
sebarang rekod yang menunjukkan reaksi Sultan pada ketika itu. Mana kata dia duduk depan pokok-pokok ni. Tanah dia tu, orang bahagi lagu tu depan-depan dia. Hampa faham tak? Dia kalau bahasa kasar dia, apa? Ini yang kena bergul. Hang duduk tengok lah. Dia tanah tu lah. Macam tu lah lebih kurang lah. Tanah hang kena orang depa ni bahagi, siang dengan beriti bahagi, hang duduk depan. Tak kata apa. Jadi itu satu bentuk paksaan. Sultan duduk ikut. Jadi adakah benda tu boleh dikira valid? Valid pada zaman tu. Sebab dalam semua perjanjian kalau hangpa baca, sama ada perjanjian 1909 ke, uh, apa-apa perjanjian sekalipun, kalau hangpa baca dalam isu Kedah Pulau Pinang ni, ataupun isu Kedah, perjanjian apa-apa perjanjian sekalipun, semua perjanjian-perjanjian ini menyebut selagi mana British duduk di Kedah ke, di Pulau Pinang ke, di Perlis ke, ambil siap ayah mereka ini. Ambil siap ayah. Dia kata selagi mana British duduk di di kawasan-kawasan ni, maka British akan bayar pampasan. Cerita dia sekarang, British ni dia dah belah. Kita dah merdeka daripada British. Dan Siam pun dah tak ada apa. Malah Siam sendiri pun mengiktiraf kemerdekaan Negeri Kedah di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Tapi pasal apa perjanjian ni tak batal? Pasal apa perjanjian ni tak batal? Ini yang orang terlepas pandang. Yang orang Melayu tak mau tengok. Bukan tak mau tengok, tak tengok pun. Ahli-ahli kita, pihak pandai kita, undang-undang kita, peguam kita, apa semua, ahli perlembagaan kita, tak tengok benda-benda ni. Nak ahli-ahli politik. So apa yang tinggal kat kita? Tapi kita kena kaji balik. Kita kena tengok balik. Kita kena rujuk semua benda. Baru kita dapat satu cerita yang betul. Sebab dia ada lagi cerita lanjutan 1869 tu dia bawa sampai 1952. Keluar dalam surat apa ni MB Kedah bersetuju menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri. Tapi keadaan pada masa tu 47 tahun 48-52, masa itu Pulau Pinang dia buat satu pengurutan suara di mana orang Cina semua nak keluar daripada tanah Melayu, tak bersetuju pun untuk masuk sebagai negeri gabungan di dalam Persekutuan Tanah Melayu. Jadi atas sebab tu Sultan Berdiri Shah pada ketika itu dikatakan mengarahkan Sultan Kedah untuk bersetuju menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri. Hampa bayang tengok, kalau kata Pulau Pinang tu dia keluar, ni kata kami duduk sembang, saya duduk sembang dengan Cik Mal, Pulau Pinang tu dia keluar sebagai sebuah negeri, dia keluar terus, dia jadi negara. Selat Melaka atas ni dengan hujung Singapura mampu kita. Benar tak berfikir tu? Law ni pun teruk dah. Orang politik kita tak nampak benda-benda ni. Duk kalut berebut kuasa, dapat kuasa, lepas tu duk balas duit. Lepas tu duk kata duit tak ada. Depan kita duk tak ada duit sedia. Tapi mereka duk buat kerja di belakang. Duk balas duit sedia-sedia. Awak tak mampu lah mereka ni. Kram lah. Balik saya cerita perang Siam ataupun perjanjian-perjanjian sedia ada ni. Ini semua berlaku dalam bentuk pelbagai lah penipuan politik dan sebagainya, tekanan politik yang berlaku pada ketika itu. Tapi macam saya kata, kita ni tak pernah melihat kembali sejarah-sejarah tu. Apa benda orang people?
Kita tak melihat. Saya pun tak tahu Malaysia ni. Sejarah kita ni tak tahu kaji apa. Sorry tu say lah kan. Mungkin ada orang tak suka dengan cara saya kan. Tapi saya macam saya kata lah. Saya suka benda yang mencabar lah. Benda yang orang meluat tak mau nak kaji, nak serabut kepala. Tak apa, mai saya kaji. Sebab benda tu akan bagi kesan pada kita. Takkan nak beli cerita saya belakang. Benda tu lepas dah 1500 dulu. 1500 apa lah. 600 tahun dah. Melaka jatuh habis. Habis dah. Dia tak ada perjanjian sepadan ke. Dia tak ada kehilangan apa ke. Dia balik dia jadi sebuah negeri. Sekarang Melaka pun dah naik macam-macam dah. Ni hak negara-negara lain macam mana? Sejarah Pulau Pinang ni banyak ditulis oleh bukan Melayu. Orang Melayu pergi mana? Kita dekat Lembang lah. Ada perangai super gampang. Dah lepas lah tu dah. Bila jadi apa-apa, sedih lah. Sedih lah Pulau Pinang dah tak jadi kawasan Melayu. Sedih lah apa Pulau Pinang dah jadi negara contohlah. Sedih lah. Ni apa nak duk cerita sedih apa ni? Masa benda tu tak jadi, pasal apa tak lawan? Masalah orang Melayu ni tak kena betul hidung. Dia duk biar tu. Bila kita main cakap, orang macam saya ni cakap pumpang. Orang marah. Bila jadi kena betul hidung sendiri, benda tu dah kelepok betul biji muka. Sedih lah jadi ni, sedih lah. Sedih buat apa? Benda dah jadi, tak jadi inilah kena lawan. Bukan pergi pukul orang, kita lawan hujah dengan hujah, fakta dengan fakta. Ni boleh benda cerita perang Kedah Siam ni tak jauh pun, 200 tahun je. Rekod semua ada. Tinggal nak cari ngandak je. Sama agak macam saya buat cerita perang Kedah Siam ni. Memang ada tesis, 2-3 tesis yang mengkaji tentang isu perang Kedah Siam. Tetapi dalam dunia sejarah, dia akan ada perspektif dan sudut-sudut yang masih lagi boleh dikaji. Bukan semata-mata cerita pasal perang Kedah Siam tu saja. Siam sendiri pun ada banyak buku yang mengkaji tentang zaman pemerintahan Rama III. Ada 2 buku sekurang-kurangnya yang ditulis dalam bahasa Inggeris, iaitu Luang Udang Sombat dan Siam Under Rama III. 2 buku yang menceritakan tentang macam mana sistem pentadbiran Rama III ke atas negeri Kedah. Dan dia sendiri yang terlibat dan menentukan dasar politik Siam kat atas negeri Melayu zaman perang Kedah Siam. Pasal apa Siam masih lagi mengkaji benda-benda ni? Hampa boleh jumpa macam-macam tesis dalam bahasa Siam. Saya ada kawan petani dia cerita. Pasal apa popok Siam ni masih lagi menceritakan tentang keadaan negeri Melayu? Kenapa popok Siam masih sampai sekarang kalau hampa tengok dalam Facebook sendiri pun, mereka duk kata negeri Melayu adalah sebahagian daripada Siam. Kenapa mereka anggap kita macam tu? Kenapa kita tak boleh anggap Pulau Pinang tu sebahagian daripada Kedah? Pasal apa hampa tak boleh fikir macam tu? Kalau Siam sendiri boleh anggap negeri-negeri Melayu Utara sebagai sebahagian negeri daripada mereka, sebagai sebahagian daripada mereka. Pasal apa Kedah? Orang Kedah, orang Melayu kita tak boleh menganggap Pulau Pinang sebahagian daripada negeri Kedah. Pasal apa tak boleh? Pasal apa blok? Pasal apa hampa duk letak garis sempadan? Sedangkan hakikat sejarahnya macam tu. Dah hampa tanya dari hampa.
Time bola kita adik-beradik. Time bola ya adik-beradik. Oh, time lain tak adik-beradik. Pasal apa tak boleh jadi Pulau Pinang tu dalam Kedah? Tak boleh jadi adik-beradik. Sebab kalau duduk sekali dalam satu negeri, jadi nak putih adik-beradik. Apa punya otak fikir aku tu? Macam Perlis tu telah lah dia dah raja. Kerabat Perlis dengan kerabat Kedah dah kahwin. Ha. Memang kalau hampa baca pasal isu Perlis, Sultan Hamid dia hantar surat kepada Raja Lima, Rama Kelima. Ya abang, kita suka dengan kewujudan Perlis sebagai sebuah negeri. Sultan Hamid abang, bacalah surat dia. Bukan dia tak marah pasal Perlis. Dia marah. Tapi lama kelamaan berlaku perkahwinan di antara mereka. Kira adik-beradik lah. Tak apalah, musim pimai-pimai pun kut tu juga. Ni negeri yang tak ada kerja ni. Nak kira gini. Lepas tu duk kata, oh, Kedah ni tak maju. Oh, ada lah kawan-kawan. Saya kata, tak mau jadi sebagai Kedah. Kedah ni miskin. Kedah miskin. Apa tahu sebahagian kekayaan Kedah diambil oleh Pinang. Apa tengok tak jumlah pendapatan Pulau Pinang banyak mana? 600 juta banding dengan Kedah yang dapat 8 juta setahun. Pernah tak fikir benda tu? Dan kekayaan ni ada kau orang Melayu dapat? Nak kena tanya hampa ni. Adakah orang Melayu di Pulau Pinang ni ada yang kaya-kaya? Ada tu ada lah, tak nafi je. Tapi adakah sama banyak dengan Cina? Yang kaya mamak. Hang Melayu hambat lah orang Melayu. Hang tak payah ada buat sempoi hang. Oh, saya orang Pulau Pinang apa duk giling kepala apa dia. Yang kaya tu mamak. Hang tu Melayu, hang sedar diri hang tu miskin. Dia timbang desa lah, timbang kami dah tak ada apa, kami okey lah duduk sini, duduk macam ni. Dah salah dia hang dapat apa? Kedah miskin orang Kedah dapat apa? Siapa lah macam hang tu pun. Hang tu dah. Cikgu kata ni orang Pulau Pinang marah. Tak saya geram. Saya orang duk kata orang dari Kedah miskin lah, tak ada apa lah. Kedah pendapatan pun 8 bilion per bulan. Banding dengan Pulau Pinang 600 bilion. Beza jauh je. Oi. Salah dia duit-duit yang dapat tu. Kayak apa yang tekak buat benda habis keluk buka kedai runcit. Jadi macam apa Muhammad Yusof ni pun betul lah. Saya setuju lah. Saya ni nampak je macam ni kan. Nampak je apa ni. Tak, saya menerima pandangan dan kritikan. Kita berbincang. Ha, ha, kita berbincang dalam soal ni kan. Bukan saya nak kutuk sangat orang belum menang. Tapi kadang-kadang tu saya geram juga kan. Duk kata lebih-lebih buat apa kan. Kita yang duk mengata tu pun tak mana kan. Lebih kurang tu lah. Saya pun duk kata kat geng-geng. Saya tak kata lah kat geng-geng Melayu Pulau Pinang ni. Semua kadang-kadang saya rasa kalak lah kan. Pasal apa kata aku tu. Dan kawan-kawan saya yang rapat-rapat pun mereka tak mau jadi sebahagian daripada negeri Kedah. Mereka pun menolak cadangan-cadangan untuk menjadikan Kedah, untuk menjadikan Sabang Perai ataupun Pulau Pinang ni sebahagian daripada negeri Kedah. Dia sebenarnya kalau jadi negeri, kalau kata Pulau Pinang ni jadi contoh lah Pulau Pinang ni habis tak menjadi negeri. Dia tak ada apa yang berubah naknya.
Apa nak berubah? Cuma tak ada kalau kita ambil contoh undang-undang tanah, tak pakailah tanah Pulau Pinang, dia pakailah kanun tanah Negeri Kedah. Lepas tu daripada segi pentadbiran, SUK Pulau Pinang tak ada lah. SUK saja yang tak ada. Tapi akan dibentuklah satu jawatan kuasa pentadbiran di Pulau Pinang. Bagi saya tak perlu ubah semua-semua tu. Cuma jawatan-jawatan penting tu yang kena buang, itu saja. Apa benda yang pada takut? Mungkin makin tidak, oh tak nampak memang Pulau Pinang. Dia Pulau Pinang tu pun baru je bang. Tahun 65 baru ada Pulau Pinang. Daripada segi pentadbiran. Tahun 65. 65 ni baru sangat. Apa ingat bendera Pulau Pinang tu dia main daripada zaman Perancis Light ke? Siapa yang nak takut? Sebab perai tu memang hak Kedah. Sama juga dengan Pulau Pinang pun. Tapi Pulau Pinang tu ada perjanjian 1791. Sebab perai ada perjanjian 1802. Kemudian dilanjut kepada 1869. Tapi perjanjian 1831 dan perjanjian 1869 tidak melibatkan Sultan Kedah. 1791 dan 1802 melibatkan Sultan Kedah. Jadi kat situ ada perbezaan. 1786 perjanjian yang tidak wujud. Tapi saya jumpa satu perjanjian 1786 di London. Saya tak pergi London. Tapi saya jumpa senarai tu. Saya nak tengok. Nantilah saya akan cuba cari perjanjian. Saya akan cuba beli lampiran ataupun fotokopi perjanjian 1786 tu. Saya jumpa tu pun saya terkejut. Kan? Orang duk kata tak ada. Tapi macam mana perjanjian tu boleh ada di England? Kalau kita baca Bunyi kata tak wujud. Tapi macam mana benda tu ada di London? Miscellaneous. Dia miscellaneous ni lampiran-lampiran pelbagai. Tapi kata Sultan Abdullah, perjanjian 1785 tu draft. Dia yang mencadangkan agar Pulau Pinang itu dibajak kepada British Light. Tapi dimanipulasi fakta tu oleh orang bukan Melayu. Dia kata Sultan Abdullah pajak. Tapi sebenarnya Sultan Abdullah cadang untuk pajak Pulau Pinang dengan kadar bayaran RM30,000. 1780 1786 draft perjanjian tu draft perjanjian 1786 tu sebenarnya draft lah. Okey, 1786 ke Pulau Pinang. Dia menganggap bahawa cadangan yang dikemukakan oleh Sultan Abdullah itu adalah satu kebenaran, satu keizinan kepada dia untuk menduduki Pulau Pinang. Tapi benda tu draft. Faham tak? Baru cadang. Sebab Sultan Abdullah masa tu terdesak. Yalah, tapi mungkin orang kata tu benda undang-undang ni terdesak ke tak terdesak ke? Itu belakang kira. Tak, lah ni saya cerita sejarah. Nak bagi hampa faham. Jadi dia cadang. Ada 9 perkara yang Sultan Abdullah cadang. Jadi mereka duk pusing benda tu. Dia kata benda tu perjanjian. British kata benda tu perjanjian. Tapi perjanjian tak ada surat. Sebab tu bila kita tanya kepada orang bukan Melayu, hampa bila tengok tak perjanjian tu, mereka pun tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, maka tidak ada perjanjian. British Light duduk di Pulau Pinang secara paksa. Pada 12 April 1791 pukul 4 pagi, pihak British telah menyerang kedudukan Kedah di Perai dan akhirnya menyebabkan perjanjian Perai 1791 ditandatangani, di mana
Sultan Kedah bersetuju untuk membajakkan Pulau Pinang dengan harga $6,000 setahun. Sedangkan kalau hamba baca surat-surat sebelum April 1791, British Bengal bersetuju untuk bayar kepada Sultan Kedah $10,000, $20,000 atau $30,000 setahun kepada Kedah. Dan British Bengal kata jangan perang, seboleh-bolehnya elak daripada perang dengan Kedah. Tapi Light yang buat keputusan, macam saya tulis baru ni, yang dengan penggawa pula duk belot baru tu. Jadi baru dia yang belot, dan atas surat tu lah yang menyebabkan Pencen buat keputusan untuk serang Kedah. Dan dalam catatan Captain Glass sendiri pun menyebut masa tu ada lebih kurang 8 hingga 10 ribu orang Melayu daripada seluruh negeri berkumpul di Kuala Perai, berhimpun nak serang Pulau Pinang. Ada 250 perahu berkumpul di sepanjang Perai hingga Kuala Muda nak menyerang Pulau Pinang. Tapi British juga bersedia. Tahun 1791 awal bulan Januari, telah membaca dalam surat-surat tu, kerajaan Bengal, India, British Bengal, dia hantar 10,000 sepoi dengan 2 biji kapal, 4 biji kapal ke Pulau Pinang, persediaan untuk menghadapi serangan daripada Kedah. Sultan kata, kita nak elak perang, hampa bayar je lah duit 10,000 tu, apa masalahnya. Bukan Tok Penggawar Telibung, Tok Penggawar ni yang Perancis sendiri lantik, tak tahu siapa dia. Dia bukan orang Kedah, dia orang-orang situ juga. Tapi Tok Penggawar ni banyaklah dipanggil untuk berbincang dengan Sultan Abdullah, dengan geng-geng Kedah lah di Kota Kuala Muda. Alah, Tok Penggawar ni lipat. Jadi 1791 akibat kalah perang, maka terpajaklah Pulau Pinang. Maka terpajaklah Pulau Pinang 1791. Okeylah, dah pajak lah. Tapi British ataupun Light sendiri mengakui bahawa Pulau Pinang adalah hak milik Kedah. Cuma silap dia hari ni, kita tak ada orang Melayu yang kata, yang tekan benda tu. Berpuluh-puluh tahun tak pernah ada orang Melayu kata Pulau Pinang. Kita duk kata Pulau Pinang tu hak Kedah, Pulau Pinang hak Kedah. Tapi ada dah kita lawan hujah dengan orang bukan Melayu? Ada dah kita berdepan dengan mereka? Tak ada. Mana ada? Jadi bagi anggapan orang Pulau Pinang, Cina-Cina Pulau Pinang, dia kata Pulau Pinang tu hak British, sebahagian daripada Negeri Selat. Kita lah duk macam tu lah, duk bergaduh sama-sama kita lah. Okey, lepas tu 1802 tahun 1800, jadi pun tak tahu kenapa Sultan Jadin boleh pergi pajak semua perai. Tapi ada yang kata, ia adalah lanjutan daripada perjanjian 1791. Tambah lagi 4,000, jadilah 10,000. Daripada harga asal 30,000 pulau saja, tak termasuk perai, lain-lain kali berdapatlah 10,000 setahun. 1802 ratify secara rasmi. Kemudian berlakulah 1800 sampai 1800 ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang berlaku, yang menyebabkan sampai 1831 apabila Tengku Sulaiman meninggal, 1831 British balas kawasan Semang Perai yang sebenarnya di bawah jagaan Tengku Sulaiman, adik kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Kalau dalam cerita Perang Kedah Siam kan, dia pasal Sultan Ahmad Tajuddin mai ke Perai kan, dia jumpa dengan Tengku Sulaiman di kampung kota.
Jadi Tunku Sulaiman punya kawasan yang telah difaraikan oleh British. Dan semasa perjanjian dibuat 1831 di antara Ibn dengan Raja Ligok, Sultan Mat Tajuddin duduk ada di kampung kota. Duduk ada di Teluk Air Tawak. Teluk Air Tawak ni termasuk dalam 60 kendung British. Macam saya tulis tu lah. Ha. Sultan tak tahu. Sultan Mat Tajuddin tak tahu. Dia duduk kita tu. 1836 baru dia pergi ke Melaka. Raja Ligok tu hak Cina tu lah. Dia mati 1839. Ha. Jadi Sultan Mat Tajuddin kalau hangpa baca dalam Native Rule. Native Rule ni surat dalam SFR. Ataupun hangpa baca Penang Council, Penasihat Pulau Pinang. Saya tak jumpa yang mereka maklumkan kepada Sultan Mat Tajuddin bahawa perjanjian itu dibuat. Okey. Lepas tu habis 1842 Kedah diserahkan kepada Sultan Mat Tajuddin. So timbul persoalan dekat sini. Itu yang Ramah Sami kata, adakah Sultan Kedah? Adakah Sultan Kedah seorang sultan yang berdaulat? Ini timbul satu polemik yang Ramah Sami berani kata. Sultan ni berdaulat tak? Kalau dia tak berdaulat, kenapa dia serahkan balik? Itu soalan dia. Itu kita kena tanya dia balik. Hang faham tak? Sultan ni dia tak mati. Kalau dia mati, waris dia ada lagi. Siam dia tak buang waris dia. Malah Sultan Mat Tajuddin diangkat kembali menjadi Sultan Kedah. Tak kisahlah apa taraf dia pun dalam Siam. Tapi dia adalah pemerintah negeri Kedah yang disahkan oleh Siam sendiri. Seperti mana dia disahkan pada tahun 1803 oleh Siam. Jadi kalau hampa baca pula lanjutan benih ataupun dalam SFR ataupun dalam Settlement Factory Record, tak ada perbincangan berkenaan dengan perai sampailah tahun 1867. Tak ada. Tapi apa tindakan Kedah? Masa tu orang mana tahu benda-benda sepadan ni. Kalau hampa belajar sejarah, sempadan orang Melayu ni pakai ayak sungai dengan bukit je. Tak pun pokok besar. Ni pokok ni tanah hang, ni pokok ni belah ni aku, belah ni hang. Mana ada sistem torrent? Jadi anggapan orang Melayu pada masa tu, sepadan tak sepadan happy mampu happy. Bukan ada batu. Bukan ada pakai batu sepadan dulu-dulu ni. Yang duduk di perai tu orang Kedah. Jadi nak sepadan apa dia? Cuma masa tu dia anggap ni kawasan British. Duduklah lepas benda tu masuk perai. Perai ni dah dibawa pada British. Itu je lah. Tapi British pun dia tak menghalang kemasukan orang-orang daripada Kedah Perak ke Perai. Jadi masa tu semua orang anggap, oh bisalah tak ada apa. Bila masuk tahun 1900, bila berlaku Perang Dunia yang pertama tu, baru pakat duk kalut pasal sepadan. Baru semua nak ambil tahu pasal sepadan. Orang kita orang ni pun, kita rasa penjajahan Perai tu tak penting sebab dah jadi sebagian Perai. Sebab Perai dah menjadi sebuah negeri dalam Pulau Pinang. So semua orang tak apa, tak penting. Dan akhirnya menjadi sebahagian daripada persekutuan. So kita pun boleh lalu lalang, pergi balik. Boleh masuk. Tak ada halangan apa. Sebab dia sebahagian daripada persekutuan. So kita anggap benda tu biasa, tak ada apa, tak penting. Tapi apa yang berlaku pada hari ini ialah kita sendiri tengok tak bangun Kedah apabila disaingi oleh Pulau Pinang.
Orang kata ni semua politik, ni isu-isu politik lah. Saya nak politik, saya nak PRU je akan ada isu-isu politik yang akan dinaikkan lah untuk bagi menampakkan seorang pemimpin tu caring kepada isu-isu masyarakat. Saya rasa satu benda yang orang akan trigger ialah isu berkenaan sepadan lah. Ada komen-komen yang kata ni semua nak mengundi lah ni. Tapi orang tak faham. Bukan orang tak faham, ada orang sembang. Setengah sebahagian daripada mereka yang sembang ni, mereka faham bahawa benda ni melibatkan politik. Macam tadilah, macam yang kawan kita sebut tadi ni. Dia kata benda ni kena bincang peringkat adun. Yang adun tu bukan ke ahli politik. Saya bukan kata kat dia. Saya salah anggap pula. Dia bukan benda ni untuk tarik politik. Tapi dia sangat dekat dengan politik. Kalau hang ada satu fakta yang kukuh, hang nak bawa kat siapa? Fakta yang kukuh, kata contoh lah, kata kita boleh ambil Pulau Pinang, hang dah bagi pura-pura, hang dah tulis academic research apa semua, hang dah buat satu penyelesaian panjang jadwal semua. Takkan nak habis dekat tu lah. Kalau habis dekat tu, okey lah, habis dekat tu. Tiba-tiba satu orang ahli politik ni, dia nak bawa isu tu. Kita duduk di Pulau Pinang. So, dia nak rujuk tak mana? Dia akan rujuk kajian yang dibuat. Dan benda tu akan dibawa dalam persidangan peringkat parlimen. Itu yang kata political will. Political will ni melibatkan orang politik lah. Tapi orang tak faham. Orang kata benda ni ditunggang oleh ahli politik. Benda ni dah lama. Isu Pulau Pinang Kedah ni dah puluh-puluh tahun dah. Dah banyak kali dah. Berapa orang dah bincang. Berapa puluh kali dah dibawa isu Pulau Pinang Kedah ni, tuntutan daripada Kedah Pulau Pinang. Tapi mereka baca tak betul-betul. Itu saya kata kat apa, isu Kedah Pulau Pinang ni tak pernah dikaji oleh orang Melayu. Hak tahu lah, tapi dia tahu dekat dia lah. Bukan dia nak share dengan orang. Tak pernah ada orang bincang, orang Melayu kita bincang benda ni. Sebab tu dia jadi puluh-puluh tahun. Sebab tu kita kalah. Orang Melayu kita kalah. Pasal tak ada orang kaji. Dulu-dulu, 20-30 tahun dulu, sumber-sumber rekod ni semua, mana ada open to public. Hang kena pergi London, hang kena pergi cari. Hang nak pergi London semua, habis berapa ratus ribu duit. Lah ni dah mudah. Semua online. Hang boleh tengok, baca direct terus. Sebab hang ada peluang ni lah, hang kena kutip lah. Kena ambil lah peluang hang. Kena lawan lah. Dulu kita tak boleh nak lawan pasal kita tak ada rekod. Kita tak ada skill. Kita tak ada kefahaman dan kefahaman tentang pentingnya berkenaan dengan isu-isu yang berlaku. Ni orang ada orang kata, alah hang ni duk sibuk lah, Pulau Pinang tu dah elok-elok dah, pasal apa nak buat ni? Tak, saya cerita sejarah. Saya cerita sejarah. Nak jadi kemudian apa-apa tu saya tak tanggungjawab. Saya hanya menceritakan sejarah. Tapi kalau tanya saya, kalau tanya saya, patutkah Pulau Pinang dikembalikan? Saya rasa patutlah. Ini hujah saya. Hujah balas saya, kenapa tuntutan tu tak pernah berjaya? Jawapan yang pertama saya ialah tidak pernah ada satu kajian secara holistik, secara menyeluruh tentang apakah isu-isu yang timbul dalam sejarah tentang Pulau Pinang. Disebabkan tidak ada kajian, maka tidak ada bahan. Tidak ada bahan yang dikumpulkan berkenaan dengan isu Kedah Pulau Pinang. Tidak ada orang daripada Kedah, daripada orang Melayu sendiri yang kumpul bahan-bahan tersebut. Yang banyak mengumpul bahan-bahan ni, statement punya rekod, ialah orang bukan Melayu. Yang ketiga, disebabkan tidak ada kajian, tidak ada dokumentasi, tidak ada sesiapa pun yang menceritakan tentang sejarah yang berlaku.
sejarah yang berlaku kepada orang Melayu. Tidak ada satu penulisan ataupun naratif ataupun sudut pandang orang Melayu sendiri dalam isu sempadan Negeri Kedah. Sebab tiga perkara ni tak ada. Tak ada kajian, tak ada rekod. Orang bercerita. Bila tidak ada orang bercerita tentang sejarah Kedah, maka tidak akan ada sesiapa yang akan menyebarkan maklumat yang benar dan sahih berkenaan dengan sejarah Negeri Kedah menurut rekod-rekod primer. Bila tak ada, orang kata viral ni, tidak ada orang bercerita, tidak ada orang berkongsi cerita, maka sejarah itu akan matilah. So, faham tak cerita dia ni? Cerita sejarah Pulau Pinang Kedah ni, hampa faham tak cerita dia? Ini 5 jawapan dia. Ada orang kata, oh dulu dah buat dah. Dulu cerita 20 tahun dulu orang dah buat dah. Dapatlah efek sikit. Daripada 10,000 naiklah 20,000. Selepas 10 tahun. Sama juga dengan cerita 10 juta ni. Cerita 10 juta ni dapat tahun 2018. Tetapi hasil usaha dia buat tahun 2004. 14 tahun. Baru dapat 10 juta. Tapi 14 tahun, dalam tempoh 14 tahun nak dapat duit tu, adakah rekod-rekod ni dikaji secara menyeluruh? Dikaji secara terperinci? Rekod-rekod yang tersimpan di arkib ni 25 tahun baru boleh buka. Dan kalau hampa baca dalam SFR sendiri ya, saya ambil contoh 1791 yang saya baca. Ada lebih kurang 1,500 muka surat. 200 muka surat ditutup, tak buka. Dia pun tak apalah, at least dia dah buka dan benda-benda yang lain. So jadi 200 line ni, 200 line ni, kenapa dia tutup? Itu pun timbul persoalan. Jadi kalau hampa tak buat kajian, macam mana hampa nak tahu sejarah? Macam mana hampa nak bawa isu ni? Sebab tu hampa keluar, ada orang keluar pendapat, oh tak payah. Tak payahlah duk ni. Aku tak setujulah Pulau Pinang ni jadi sebahagian Kedah. Pasal hang buta sejarah. Hang tak buat kajian. Orang-orang yang kata ni lah. Hampa tak faham macam mana rekod tu macam mana pengurusan rekod, hampa tak faham. Hampa tak faham sistem sejarah tu macam mana. Tapi nak keluar pendapat. Kita ni membetulkan naratif sejarah, membetulkan hak kita. Tu hak kita. Hak tu nenek kita. Setui ke apa, bala semua palih ke, tak kisahlah. Mana pun negara Melayu, bekas-bekas negeri, wilayah dalam Kedah, itu adalah hak kita. Tak kisahlah kita nak kata apa pun. Tapi kita bercerita daripada segi sejarah. Jadi kita kena habaq lah, kena tekan lah. Contohlah saya ambil macam cerita Christopher Columbus. Christopher Columbus yang buka, yang menemui apa ni Mexico dan sebagainya, Amerika Selatan dan sebagainya. Kalaulah tak ada orang dia sendiri yang kata dia ni pembunuh yang kejam, adakah sejarah tu akan berubah? Tak berubah pun. Tapi disebabkan ada orang yang mengkaji balik sejarah-sejarah yang berlaku, maka kita tahu inilah kebenaran. Tapi adakah kita boleh ubah? Adakah kita nak pergi bunuh balik Columbus tu? Adakah orang-orang Amerika Selatan duk pergi cari balik orang-orang Sepanyol pergi tikam ni? Pun ada pun. Tapi kita menceritakan inilah hakikat sejarah yang berlaku. Kalau kita bercerita tentang Pulau Pinang, hakikat dia, Pulau Pinang tu sebahagian daripada Kedah, tetapi hilang disebabkan beberapa perjanjian. Perjanjian ni ada penipuan, ada peperangan dan sebagainya. Jadi kita ambil 1791 sebagai satu perjanjian yang mengesahkan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang diiktiraf oleh Kedah sendiri dalam surat-surat Sultan Abdullah.
mengakui bahawa Pulau Roncai Silat adalah Gabernur. Okey, selesai. Lepas tu perjanjian 1802, pajakan juga 60 relung. Okey, kita terima. Tapi perjanjian-perjanjian lain 31, 67, 68, 69 tidak melibatkan Kedah. Tetapi akibat tidak ada orang yang bercerita, orang Pulau Pinang pun tak cerita pasal sejarah negeri mereka. Tidak ada tokoh Pulau Pinang sendiri yang menceritakan kebenaran sejarah sebab dia pun tak tahu. Maka kita menganggap bahawa Pulau Pinang ni dah jadi hak Cina. Malah Cina kata Pulau Pinang ni hak kami. Tiba-tiba pula mereka ada satu negeri. Tapi disebabkan dalam perlembagaan tu terikat, maka Pulau Pinang masih duduk dalam Malaysia. Kalaulah British setuju dalam petisyen tahun 52, bersetuju dengan petisyen yang dikemukakan oleh Jawatan Kuasa ataupun Pertubuhan Pemisahan Pulau Pinang. Katalah British setuju dengan petisyen yang dibuat oleh pokok Cina ni, Pulau Pinang tu jadi negara. Pernah tak hampa fikir satu masa ke depan ni akan jadi negara? Kena buat dapat PM jenis kepala otak bangang macam Tunku Abdul Rahman. Tak maulah nak serabut. Bagi keluarlah Pulau Pinang tak mampu kita. Inilah yang kita kena bagi orang faham. Pasal law ni tumpang Pulau Pinang tu terikat dengan beberapa perjanjian-perjanjian dan terikat dengan perlembagaan, maka kita ada peluang untuk menceritakan kebenaran sejarah bahawa Pulau Pinang itu adalah hak milik Kedah dan hak milik orang Melayu. Tak kisahlah sejarah yang ke depan ni tahun 80-an, 90-an, 2000 duk jual tanah ke apa ke, itu lantak tu cerita yang lain. Tapi kita cerita yang basic dia ialah asasnya adalah Pulau Pinang dan Sabah Perai itu adalah sebahagian daripada Kedah yang diakui sendiri oleh British dalam perjanjian 1751, 1869, 1948, 1952, 1956, 1963 yang mengakui bahawa Pulau Pinang adalah sebahagian daripada Kedah tetapi mendapat kemerdekaan. Yang pentinglah kita kena cerita. Bapak saya beranak di Gelugok. Saya cerita baru ni, saya kata bapak saya orang Gelugok. Mereka sekolah style orang putih. Mereka semua duk kata masa zaman dia cerita, dia kata Pulau Pinang ni macam negara, macam negeri yang terpisah. Zaman kan 80-an baru buka baru ada jambatan dah. Dulu semua pergi naik feri. Bapak saya kata Pulau Pinang ni macam negeri yang asin lah. Hidup style British. Itu secara pendidikan lah. So kita ni kena fikir habis-habis. Bukan kata kita nak, saya tak kata nak pergi tuntut Pulau Pinang tak. Saya nak membetulkan sejarah. Itu saja. Apa yang berlaku kemudian tu saya tak bertanggungjawab. Saya hanya membetulkan sejarah. Saya nak menyatakan bahawa Pulau Pinang adalah hak milik Kedah. Itu saja. Kesan-kesan dia tu yang kita tahu macam tu lah. Hamba bayanglah dalam perang musuh bisik, tok nenek kita mati berperang, berapa ribu, 10,000 orang Kedah mati berperang nak mempertahankan negeri Kedah daripada Siam. Dah habis semua mati, tiba-tiba Pulau Pinang tu jadi sebuah negeri. Keluar mulut rimau, masuk mulut buaya. Naya lah kita ni. Hampa tak rasa naya ke? Tak tahulah sebab tok nenek hampa tak ada terlibat kot. Tu yang rasa tak nak naya. Kita mereka secara tunggu berapa ke sampai sebenarnya saya terlepas pandang jarak masa 46 tahun. Ya. Dia memang keadaan tu kupu-kapah lah. Kalau hampa baca betul-betul Tunku Abdul Rahman ni dia nak beka lah. Saya tak mau cerita saya dia kalau saya cerita sikit hati.
Hampa kalau hampa dengar pun hampa lagi sakit hati. Cukuplah dia kata kemerdekaan yang kita terima ni memang dalam keadaan yang kalut. Kalut tak ada nak fikir. Uh, dia kira nak merdeka, hal lain dia tak mau peduli. Dia ambil Singapura, kita ambil Singapura tapi kita hilang Natuna. Hampa bayang nak naik kapal terbang nak pergi Sarawak, kena lalu Indonesia. Tak kebangang nama dia. Sama juga dengan perjanjian 1909. Ha? Perjanjian 1909 ni. Tak boleh lawan, tak mau lawan. Ni cerita bagi hampa. Pulau Batu Putih tu, kerajaan Malaysia bayar 100 juta kepada satu lawyer daripada luar negara. Tak larat bayar. Lagipun bagi lawyer tu, Pulau Batu Putih tu bukan hak negara dia. Dia peduli apa? Saya pun tak boleh cerita banyak-banyak sebab benda tu rahsia. Cukup saya abang benda ni, berhentinya siasatan pasal Pulau Batu Putih tu pasal duit tak ada. Pasal nak bayar lawyer. Jadi berhenti sat. Bukan kata berhenti terus. Tapi nak jadi cerita 2018 jatuh. Mahathir jatuh. Bukan kata saya nak backup Mahathir. Tapi yang tahu-tahulah. Raja Kedah lah ni claim balik lah Penang. Kita boleh buat apa? Betul ya. Saya kata lah hak tu hak dia. Nak kata apa? Kan? Kita duk marah-marah, duk tunggu Sultan nak kata apa. Kalau dia kata dia mau, apa nak kata apa? Benda hak dia. Cuma dia mestilah fikir panjang. Apa efek kesan dia. Okey. Jadi saya pun dah berapa lama dah ni. Saya pun tak tahu lah berapa lama dah saya duduk buat live ni. Masa sejam lebih dah. So saya menceritakan apa yang berlaku dalam sejarah. Saya tak ada kepentingan apa-apa. Cuma dia main satu tahap saya jadi kram. Saya suka pergi benda-benda sejarah yang orang tak buat. Contohnya saya buat saya perang Kedah Siam. Benda tu ramai orang tahu. Orang-orang generasi lama tahu lah. Dan macam sebelum-sebelum ni pun saya cerita bahawa cerita perang Kedah Siam ni tidak begitu dibongkarkan walaupun ada tesis tapi tak pernah dibukukan. Ada satu tesis lah tahun 80-an 90-an yang berkongsi cerita tentang perang Kedah Siam tapi berdasarkan kepada rekod-rekod British. Bila mai zaman saya selepas 30 tahun zaman kita ni barulah kita boleh baca semua-semua daripada Siam. Jadi berlakulah satu sudut pandang yang baru dalam cerita perang Kedah Siam di mana kita mengambil pendekatan ataupun naratif Siam terhadap isu Kedah. Jadi maka terbitlah keluar buku Gajah Putih di Bumi Gera tahun 2016. Dan sepanjang tempoh itu juga saya buat macam-macam rentah ajar dan kajian dan banyak aspek yang saya kaji. Kita melihat daripada sudut politik dalaman dan sudut politik luaran. Bila kita tengok daripada sudut politik luaran, baru kita nampak bahawa ada hubungan di antara Kedah dengan Burma, ada juga hubungan Kedah dengan British dan sebagainya lah. Tetapi juga bila kita melihat kepada isu international internal politik atau politik dalaman, kalau kita tengok dalam cerita perang Kedah Siam, Kedah hilang wilayah Sebangpai dalam perjanjian 1861. Dan rentetan daripada peristiwa yang sama juga, Sultan Maktajudin membuat tuntutan ke atas Kerian, di mana Sultan Maktajudin kata Kerian itu adalah sebahagian daripada Negeri Kedah. Tetapi menurut surat-surat British, dia kata Kerian yang dituntut oleh orang-orang Kedah ni sebenarnya disebabkan oleh pelarian-pelarian orang-orang Kedah yang lari ke kawasan Kerian. Itu yang ada Tanjung Piandang, Bagan Serai, Kampung Kedah. Mereka ni semua asal daripada Kedah yang lari dalam cerita masa zaman perang Kedah Siam. Tapi Sultan Maktajudin kata Kerian sememangnya di bawah pentadbiran Kedah. Sebab Kerian ni sangat dekat dengan daerah Bandar Baru. Sebab tu kalau hampa tengok, saya duduk di Kampung Baru Bagan Samak. Saya duduk di Bandar Baru 16 tahun. Saya besar di sana, sekolah di sana. Jadi kampung yang saya duduk tu betul-betul dekat dengan padan Tiga Negeri. Abang Jajan Cik Khalil ni pun orang duduk di sana jugalah. Jadi kawasan Pematang Pasir apa semua tu duduknya di dalam kawasan Bandar Baru.
Bandar Baru Kedah. Dan dalam Perangkat Dahsyat kita ada Datuk Penghulu. Penghulu bernama Datuk Madi. Jadi kehilangan kerajaan juga memberi satu menimbulkan satu polemik. Adakah peristiwa yang sama berlaku di mana selepas kematian Datuk Madi, maka kawasan kerajaan yang berasalnya daripada Bandar Baru ni dibahagikan kepada dua pihak, iaitu British dan Perak. Itu kita kena tengok satu cerita yang lain. Okey, kemudian daripada cerita yang sama, 1831, selepas kematian Tunku Sulaiman, iaitu kerabat yang memerintah ataupun Raja Perai, disebut sebagai Raja Perai, selepas kemangkatan baginda ataupun kemangkatan beliau, maka kawasan kampung kota telah dimasukkan ke dalam Semang Perai melalui perjanjian 1831. Okey. Kita daripada peristiwa tu, sekitar 1874 berlaku perjanjian Pangkor, di mana perjanjian Pangkor mengesahkan pendudukan British di Krian dengan menolak tuntutan daripada Kedah. Okey. Dan masa 1874 ni, wakil Kedah, wakil daripada Perak telah menghantarlah orang-orang dia untuk duduk di kawasan Krian, dan dilantik seorang penghulu lah untuk memerintah kawasan Krian. Okey, jadi Kedah tak boleh buat apa masa tu, sebab Kedah duduk kalut dengan isu-isu di Kulim. Masa ni berlaku perang Nyonya Cantik dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan apa, pada zaman Sultan sebelum tu lagi, Sultan Zainal Rashid, Zainal Rashid yang kedua ke ketiga tak salah saya, Kulim adalah kawasan penempatan orang Cina yang ada pada Pulau Pinang. Dan tercetusnya perang Pangkor tu pun melibatkan orang Kedah juga secara tidak langsung, di mana ahli-ahli kongsi gelap ni ramai tinggal di kawasan Kulim, Kulim high-tech tu kan, pun tak jauh daripada Teping, di mana di kawasan Kulim ni dahulunya ditanam ganja seluas candu ditanam candu seluas 5,000 ekar. Okey, daripada zaman yang sama, waris ataupun lapis kedua daripada panglima musuh bisik ni dikejak dan dibunuh oleh sama ada kongsi gelap Cina, Siam ataupun British. Sebagai salah satu contoh yang saya boleh bawa cerita ialah Panglima Mawar yang terlibat pada tahun 1831 bersama dengan Tengku Kudin. Dia hidup sampailah 1860 kot lebih kurang. Dia kemudiannya dituduh mencuri ke, dituduh melakukan kekecohan dan macam nak lah, ikut cerita ni lah waris dia. Dan akhirnya dia ditangkap dan dibunuhlah, kepala dia dipenggal. Dan menurut cerita waris dia, abang Cik Allahumma salli ala Muhammad, lupa dah, Cik Johari, menurut kata Cik Johari, tok dia bisa tengok kepala Panglima Mawar ni diletak dalam balang dan diletak di dalam muzium di Teping. Lepas tu berapa tahun kemudian bila mereka pergi tengok, tak ada. Seingat-ingat saya dulu memang ada lah. Saya ingat dulu lah, memang ada balang-balang dalam muzium Teping tu. Tapi saya tak tahu lah balang apa. Kecil-kecil dulu saya pergi tengok. Okey. So zaman yang 1870, 1880 ni kemuncak kepada kebangkitan kongsi gelap Cina yang mengejak lah orang-orang Melayu, terutamanya orang yang menentang lah. Okey, lepas tu sampailah perjanjian 1909, Kedah sekali lagi kehilangan wilayah, terutama di kawasan selatan, di kawasan utara. Sebagai salah satu contohnya, Kudin Kumeh lah. Kudin Kumeh telah mengkhianati Sultan Kedah apabila dia berpihak kepada Siam, dan akhirnya Setui menjadi wilayah di bawah pentadbiran Phuket, di bawah keluarga kaum Simbi, iaitu seorang Cina. Dan di Pulau Pinang ada satu mansion ataupun rumah agam keluarga Kau. Ni orang Pulau Pinang tahu punya ni. Dan Kudin Kumeh akhirnya meletak jawatan dan hidup tak tahu jadi apa lah. Cuma dia bagi tahu selepas dia meletak jawatan, dia duduk di Pulau Pinang dan kekayaan dia terima di Setui akhirnya dijual oleh kerabat-kerabat dia sendirilah. Ini cerita yang saya dapat sendiri semasa saya pergi Setui tahun 2019. Boleh kata tanah-tanah Kudin Kumeh yang ada ni tinggal lebih kurang 20% saja. Yang lain semua dah dijual oleh anak beranak dia sendirilah, terutamanya kepada Cina-Cina di kawasan Setui. Dan ada juga tanah-tanah
kuda kumis ni dibeli oleh ahli-ahli keluarga-keluarga Melayu di situ ya. Okey, so selesai cerita kuda kumis 1909. Kemudian pada masa yang sama, pada tahun 1845, Kedah kehilangan Perlis, Kedah kehilangan Perlis dengan pelantikan Syahrul Jamalul Lail. Kemudiannya pada tahun 1890-an, semasa isu Kedah dengan Setui, berlaku juga dengan isu Kedah dengan Perlis, di mana Sultan Abdul Hamid telah mengutus surat kepada Rama Raja Siam tidak bersetuju dengan pelantikan Syekh Ahmad sebagai Raja Perlis. Maka berlaku pertikaian di antara kedua-dua negeri. Dan di dalam pertikaian-pertikaian tersebut, Rama ataupun Raja Siam ni dia tak pedulilah, dan dia mengiktiraf Perlis sebagai sebuah negeri, yang menyebabkan Perlis sampai hari ni kena menghadap Siam untuk pemilihan raja yang baru. Nak kata macam Johor dia kena pakai crown daripada England, Perlis pula dia kena pergi Siam. Maknanya kata pelantikan seseorang raja di Perlis mestilah mendapat restu daripada Siam. Okey, lepas tu 1909 secara rasminya kawasan Perlis, kawasan-kawasan utara dipajaklah ataupun dibahagikan kepada Siam. Dan sebenarnya kalau ikut di bawah lagi ada dua cerita di mana tuntutan awal British sebenarnya ialah seluruh kawasan Sungai Tenggara, British tuntut kawasan-kawasan tersebut. Dan masa ni jugalah Rama Siam kata, yang saya tulis dalam posting saya, dia kata Rama kelima ataupun Chulalongkorn kata sebenarnya negeri Melayu ataupun negeri Selatan Siam ni tidak memberi hasil kepada Siam, tetapi disebabkan dia adalah seorang raja dan dia hendak menjaga kedudukannya sebagai seorang raja di pandangan rakyat Siam, maka dia mengambil peduli jugalah kepada negeri-negeri di Selatan Siam. Naknya dia tak kisah pun kalau British nak ambil, tapi disebabkan dia sebagai raja, dia tak maulah benda tu berlaku. Dan kawasan sebenar yang diambil dalam perjanjian 1909 bukanlah Pujut ni orang Perlis Pujut ni, kalau apa boleh buka Google Map, ada satu tempat nama Pujut. Sebenarnya kawasan yang dibahagikan ialah Kuala Perlis itu sendiri. Kalaulah perjanjian itu berlaku berjaya, maka Perlis bukanlah tinggal macam sekarang, tapi tinggal separuh, tak padan nak jadi negeri. Jadi inilah yang berlaku dalam perjanjian 1909 yang kita kena tengok, yang agak bahaya situasi dia. Tapi saya tak tahulah siapa nak pergi besok. Okey, jadi ini sedikit sebanyaklah pembacaan yang saya buat setakat ini. Cerita ni panjang lagi sebab dia melibatkan tahun 1786 sehingga 1909, lebih kurang 200 tahun. 200 tahun saya seorang saja nak kena baca. So, apa kena sabar. Okey, jadi apa pendapat kita Johor disamakan Langkawi dengan Pulau Batu Putih jika saya ambil Langkawi? Apa pendapat kenyataan Sultan Johor samakan Langkawi dengan Pulau Batu Putih jika saya ambil Langkawi? Memang kalau ikut Siam memang bercadang nak ambil Langkawi. Sebab tu Pujuk tu sebenarnya termasuk dalam kawasan, kalau kita tengok garis laut, Langkawi tu sebenarnya dah masuk dalam Siam, ataupun dah masuk dalam Siam lah kalau ikut kan. Tapi disebabkan ditolak naik ke atas sikit, maka Langkawi tu selamat dan Perlis pun tu selamat. Tapi Langkawi hilang Pulau Kuh Rawi dan Pulau Adang, yang pulau panjang tu kan. Sebenarnya pulau tu dekat ya, balik di belakang Langkawi saja. So dia atas lain-lain kali cerita dia sebagai penutup, benda ni ada political will, sultan boleh berbunyi. Macam sekarang isu Pulau Batu Putih ni melibatkan Singapura dengan Johor, tapi ada satu benda yang tak apa nak soal iaitu pelabuh-pelabuh yang ada di Johor tu ramainya daripada Singapura. Pulau Tetap tu sikit je. Itu garis sempadan. Saya pun tak tahulah apa polemik di Johor, tapi Forest City tu ramai orang Singapura. Tak tahulah itu ada timbal balik lah, wallahualam bisawab. Itu apa yang berlaku di Johor tu letak pada mereka lah. Biar orang Johor sendiri yang selesai lah. Yang kita sekarang sebagai orang utara, yang kita nak selesai adalah kita sejauh mana persediaan kita dengan isu-isu sempadan yang berlaku di utara. Okey, jadi sekian saja daripada saya.
Terima kasih banyak-banyak kerana setia menonton. InsyaAllah ada apa-apa saya akan kongsi lagi lah maklumat-maklumat yang ada. InsyaAllah. Okay. Kat satu dah. Okay. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.